malam di ambang tahun 2013. Daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, saya bergerak ke Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Di sana ada beberapa aktiviti sambutan tahun baru ini. Begitu juga di masjid ini. Masjid ini diadakan ceramah dan juga solat sunat tasbih. Video ini diambil di luar masjid dalam perjalanan saya ke Dataran Kemerdekaan. Sebahagian daripada orang ramai mengikuti program di masjid dan sebahagiannya di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Di sana juga diadakan solat maghrib berjamaah. Cantik kelihatan masjid ini pada waktu malam. Dataran Kemerdekaan di sebelah pagar sana, bersempadan dengan masjidnya, tidak jauh, tapi perlu melalui pintu pagarnya. Kelihatan orang ke masjid dan ada yang ke dataran. Tempat parkir penuh dengan kereta. Ada yang pakai masjid sebenarnya tidak muat, ada terpaksa, ada kereta terpaksa parkir di luar, di tepi-tepi jalan, di bendul-bendul jalan. Sudah sampai ke pintu pagar, hampir keluar dekat kawasan masjid. Saya keluar melalui pintu 2. Sekarang sudah keluar, sampailah bahagian sambutan di bahagian dataran. Ada minta derma security ya bagi. Tapi ada juga yang bagi banyak. Saya tengok lebih banyak daripada saya. Saya bagi sikit aja. Maafkan pada syarah dan benda yang kita sudah tahu dah wajiblah kita buat. Adapun masalah kita kalau kita baca tidak wajib kita habiskan. Dalil kerana Fatihah pun tak wajib dihabiskan apabila imam telah rukuk. Apatah lagi doa kita. Soalan seterusnya, saya sedang semayang sunat. Tiba-tiba ada orang tepuk bahu saya nak berjemaah.
Adakah tindakan saya kena masuk Islam masuk waktu zuhur? Dia tengah semayang sunat, ada orang tepuk baru dia. Dia nak buat apa? Tak payah buat apa-apa. Tak ada benda pun. Dengar molek, kalau kita nak jadi makmum, nak darah depan, nak jadi imam, jangan tepuk orang depan, jangan cuit. Tak payah, duduk sebelahnya sahaja. Nak cuit ni masalah lain. Seperti imam yang telah baca, maka kita cuit imam. Imam pakai kain terkoyak, nampak punggung. Nak maka kata subhanallah pun dia tak berhenti, kita pun cuit imam supaya dia keluar daripada semayang. Tapi kalau kita nak suruh dia jadi imam, kita duduk sebelah saja takbir Allahu Akbar, niat jadi makmum sudah memadai. Tak payah tepuk-tepuk bau orang. Ada gerai jualan macam-macam. Macam-macam ada. Belum sampai sebentar lagi ya. Marilah kalau ada siapa-siapa yang mana ada bagi mata-mata tu, nak cuba nak try ya. Ada yang bawa tika, ada solat kat sini. Tak perlu yang perlu mengenai saya tu Sudah sampai. Program sudah berjalan. Alhamdulillah, saya bertemu dengan seorang sahabat dan yang paling itu pun baru Islam sebenarnya. Tapi ketika saya bertemu dengan beliau menangis. Yalah, menangis. Dan saya sebagai seorang kawan baik, peliklah kenapa kawan saya menangis kan. Dan dia cerita dengan saya tentang itulah bagaimana Nabi Muhammad SAW sehingga kewafatan apabila ditimpa musibah hanya mengingati umati. Dan saya pada ketika itu tak faham apa yang kita nak cerita ni kan. Tapi okey, kawan nangis saya dengar je lah. Tapi lepas tu bila saya balik, saya tengok YouTube Imam Muda bercerita tentang Nabi Muhammad SAW juga. Dan memang sebelum ni ramai orang yang tegur saya, yang cakap tak pakai tudung haram, kalau buat macam ni haram itu haram sebagainya. Tapi saya tak terkesan di hati dan saya semua rasa marah. Kalau ada orang tegur, langsung ke mana? Lari tegur. Saya tak tahu mak, kalau orang yang pakai tudung yang tegur saya lah kan. Alah, macam pakai tudung sebaik sangat. Dia cakap macam tu dengan hati. Saya rasa macam, walaupun saya tak pakai tudung tapi hati saya baik tau. Macam tu saja. Lepas tu saya macam ingat diri baik sangatlah. Macam tu. Dan saya sebenarnya mak dan ayah saya membesarkan saya dalam keadaan suruh pakai tudung dan sebagainya. Dan saya sampai universiti, saya pakai tudung. Tapi bila saya melibatkan diri dalam kebudayaan, tudung itu saya dah tak jumpa. Islam, saya tak jumpa. Masa tu itu supaya andalkan. Tak ada orang minta. Tapi sebab saya tak tahulah, tiba-tiba ada minat kepada nak menari tu. Jadi saya pun bila menari, itu pelik lah kan. Jadi saya pun hilanglah tudung saya. Lepas tu tapi sebenarnya saya pakai tudung. Sebab macam small lah. Tidak ada. Itulah pakai tudung baju ketat. Dia pemahaman tu tak betul lah. Tapi alhamdulillah selepas sekian lama saya banyaklah buat salah dan sebagainya. Saya tak perlu ceritakan di sini. Saya rasa ramai orang tahu tahap kenakalan saya. Tapi pada tahun lepas, bulan 9, bila sahabat saya berada begitu dan apabila saya drive dan saya tengok YouTube Imam Muda tu bercerita, saya menangis. Tapi saya tak isi dengar. Saya menangis dan saya rasa macam, ya Allah, apa yang saya buat selama ni? Saya baru terfikir tentang saya tahu azab dekat api neraka pula. Tapi saya tahu setiap orang yang menyebut la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Tapi kalau yang buat dosa tu akan masuk neraka dulu kan. So saya fikir tau, alah tak apa, nanti akhirnya masuk syurga juga. Kat neraka sekejap je. Padahal sekejap tu berapa ribu tahun, berapa ribu ratus tahun. Sedangkan kita kena pukul sekejap pun sakit kan. So baru saya terfikir
terfikir, baru saya terimagine berada dalam keadaan saya di dalam api neraka tersebut yang saya tak sanggup untuk diazab sebegitu rupa. Yelah, dekat sekolah cikgu cerita kalau tak pakai tudung rambut kena tarik. Dengar takut tapi tak termasuk dalam hati. Tapi bila fikir betul-betul, Allah beri kesedaran untuk betul-betul fikir, barulah saya tahu yang saya seorang manusia yang memang tak sanggup untuk hadapi segala azab tersebut. Dan itu saya pun belum bertahun lagi, saya punya dosa dikongsi bersama dengan ayah saya. Ayah saya yang mengerjakan solat, yang menjaga akhlak beliau, tapi saya pula yang cakap I love you so much dan sebagainya. Saya cakap saya sayang ayah saya, tapi saya bagi dosa saya ke ayah saya. Dan mak saya pun sama jugalah, mak saya selalu mendoakan saya, tapi saya duduk buat benda-benda lawa kat belakang dia. So saya tikam dia orang di belakang. Bila saya jadi artis, saya berlakon benda yang pelik-pelik dan kontroversi yang pelik-pelik datang kepada saya, memalukan mak dan ayah saya juga. Diorang marah ke, ataupun tak pergi ke, ataupun terus menasihat. Diorang sedih, diorang pernah nangis. Tapi saya punya degil tu, saya cakap saya minat berlakon dan saya itulah. Walaupun saya tak pakai tudung tapi saya baik. Ya, bagi adik tadi, orang tak tengok kat luar, orang tengok hati. Okay, masa berlakon cerita apa semua tak rasa betul lah pun. Tapi alhamdulillah lah, bila saya diberi kesedaran tersebut, walaupun sebelum ni orang cerita macam-macam kat saya tak nak terima. Tapi bila Allah nak tolong saya, senang je hati sikit, senang je hati kita berubah. Dan saya terus rasa satu semangat bila dapat hidayah ini bahas kemanisan nak berhijrah dan sahaja. Tapi kalau kawan-kawan yang baik, ustaz yang membimbing kita ke jalan yang betul, kita boleh cepat jangan balik tau. Ada banyak contoh kan orang yang nak berhijrah, yang lepas tu diorang jadi balik macam dulu lagi teruk daripada dulu. Dan ada juga macam kita punya saudara baru yang masuk Islam, kemudian tak ada orang yang nak guide. Mungkin kita tengok kat sini, tengok sebelah mata dia tak nak guide, tak nak bagi sokongan kepada mereka untuk berhijrah, dan akhirnya mereka kembali jadi kafir semula. Yang ini selepas hijrah. Dari segi cabaran, dugaan, itu banyak job, banyak tawaran berlaku, kawan-kawan, macam mana? Dari segi job, alhamdulillah, masa saya first day lah, hari pertama saya nak berhijrah tu, saya jumpa David Teo. David Teo tanya saya lah, you pasal betul ni kenapa you ada boyfriend ke? Oh, dia cakap gitu cakap lah, saya dapat ustaz jadi boyfriend. Dia dapat kata Okay,